Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Rejab 21 Februari. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Low Siew Hong dapat hak jagaan 3 anaknya beragama Islam. Juga semua individu berusia 7 tahun ke atas dibenar tunai umrah. Seorang nelayan, Fazli Muhammad, 40 tahun yang dilaporkan hilang selepas bot yang dinaiki bersama rakannya terbalik 2 hari lalu di perairan Karang Tanjung Pelindung, Kuantan, masih belum ditemui. Bangsa dilaporkan terjatuh ke dalam laut sebelum tenggelam Sabtu lalu. Keluar memancing dengan menaiki sebuah bot gentian kaca sebelum kipas enjin bot yang mereka naiki terlanggar tali pukat sebuah bot pukat tunda yang sedang menunda pukat di kawasan perairan itu. Ia menyebabkan kedua-duanya jatuh ke dalam laut. Menurut mangsa yang selamat, Abdul Muttalib Abdul Rahman, dia telah diselamatkan oleh bot nelayan yang melalui kawasan itu. Dia melihat rakannya yang sempat berpaut pada tali pukat bot tiba-tiba hilang semasa bot pukat tunda menarik pukat tersebut. Bot tu liko. Dalam pada itu, adik mangsa Nurul Ashikin Muhammad, 38 tahun, berharap jasad abangnya segera ditemui. Menurutnya, keluarganya reda jika ditakdirkan abangnya telah meninggal dunia. Saya harap-harap dia jumpalah, walaupun dia hidup ke, dia mati ke, biarlah dia jumpalah. Dia ada, dia kat situ kan sian juga mak kata, sebab mak rapat dengan dia. Ayah pula rapat dengan dia. Lepas tu ada anak saudara tu memang rapat dengan dia. Sekarang ni pun demam kat rumah. Duk ingat kat dia je kan. Yang tu memang rapat dengan dia. Sementara itu, penolong pengarah kanan cari lamat dan bantuan bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Lieutenant Commander Maritim Mahathir Ismail berkata pencarian sudah memasuki hari ketiga melibatkan operasi pencarian seluas 140 batu nautika persegi di perairan Karang Tanjung Pelindung. Kerja-kerja mencari dan menyelamat ini melibatkan aset udara dan laut dengan penglibatan agensi maritim, polis marin serta bantuan bot nelayan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan 3 adik-beradik yang dalam jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat diserahkan dengan segera kepada ibu mereka, Low Siew Hong, selepas membenarkan permohonan habeas corpus difailkan ibu tunggal itu. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira berkata, menurut perintah Mahkamah Tinggi bertarikh 31 Mac 2021, pemohon diberikan hak penjagaan dan kawalan tunggal ke atas ketiga-tiga anaknya. Jelas Datuk Colin Lawrence lagi terdapat juga perintah ex parte interim bertarikh 20 Disember 2019 memberikan hak penjagaan dan kawalan tunggal anak-anaknya kepada pemohon. Dalam notis usulnya yang difailkan melalui Tetuan SS-TIN pada 13 Februari, Loh menamakan Nazirah Nada Kumari Abdullah sebagai responden pertama dan pihak yang tidak dinamakan yang beliau dakwa menjaga 3 anaknya sebagai responden kedua. Loh memohon writ habeas corpus atau perintah lain yang sesuai oleh mahkamah untuk membolehkan anak-anaknya itu dibebaskan serta-merta daripada hak penjagaan persendirian responden dan dikembalikan kepadanya. Of course kami quite disappointed dengan keputusan mahkamah, tetapi kita kena akur dengan keputusan yang telah pun diberi oleh mahkamah, ya. So kami akan mengadakan satu mesyuarat dengan anak-anak kami dan kami akan menasihatkan mereka tentang langkah-langkah yang seharusnya diambil kemudian ini. Jangan jadikan perkara ini satu sentimen. Ya, ini hanyalah undang-undang seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh Cik Aidil tadi. Mahkamah hanya memberi keputusan terhadap hak jagaan, iaitu habeas corpus sahaja. Bukan tentang agama, penukaran agama, tiada langsung perkara seperti berikut yang telah diputuskan oleh mahkamah. Ya, itu di forum yang lain. Habeas corpus bermaksud perintah mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada penahanan yang tidak mengikut undang-undang. Di bawah kanun prosedur jenayah, habeas corpus akan membolehkan kanak-kanak itu dibawa ke mahkamah dan diserahkan kepada anak guam. Dalam kes ini, 3 anak Loh kepada ibunya.
Pada 2019, Loh mendapat hak penjagaan sementara 3 anaknya dan hak penjagaan penuh pada Disember tahun lalu. Bekas suami Loh, Nagashwaran Munyandi, kini menjalani hukuman penjara akibat kesalahan dadah pada 2019. Dia dikatakan menukar status agama anak mereka tanpa pengetahuan dan kebenaran Loh. Loh kemudian membuat laporan polis bagi meminta kepulangan 3 anaknya yang didakwa ditahan seorang pendakwah wanita dari sebuah NGO mualaf di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Sebelum ini, Loh berhasrat mencabar penukaran agama sepihak 3 anaknya menerusi semakan kehakiman. Menurut peguamnya Shamsher Singh Tin, 3 kanak-kanak itu sepasang kembar 14 tahun dan lelaki 10 tahun ditukar agama kepada Islam tanpa keizinan Loh walaupun dia memiliki hak penjagaan penuh. Surat tuntutan telah dihantar Rabu lalu kepada pendaftar mualaf di 3 negeri, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang kerana tidak jelas di mana pertukaran agama berlaku. Pihak tersebut diberi masa seminggu untuk memberi jawapan balas. Sementara itu, Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, Loh perlu dibenarkan untuk bersama-sama anaknya. Namun dia berkata penukaran agama mereka tidak patut dibatalkan kerana ia tidak praktikal, boleh menyulitkan keadaan dan untuk kebaikan semua pihak. Ibu bapa disaran tidak menolak vaksin COVID-19 untuk anak berusia bawah 12 tahun bagi membantu mengurangkan risiko sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak MISC. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, kebimbangan Kementerian Kesihatan kini ialah kanak-kanak kumpulan usia terbabit mudah terdedah dengan MISC. Dulu kita kata anak-anak kalau kena pun sikit, sederhana. Daripada Julai hingga Disember 2021 kita ada 278,000 anak-anak yang kena COVID dan 63 kematian. Sekarang ni kebimbangan kita ada juga data-data menunjukkan ada kesan-kesan serius yang sangat-sangat jarang berlaku. Seperti MISC, kan? Multi-System Inflammatory Syndrome. Sindrom. C itu child. Itu kita takut berlaku sebab dia adalah radang yang meliputi banyak organ. Dia boleh kena jantung, dia boleh kena paru-paru, dia boleh kena usus, dia boleh kena ginjal, dia boleh kena otak dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat pusat pemberian vaksin kanak-kanak di Dewan Sri Selinsing Gunung Semanggol, Bagan Serai. Menurut Datuk Dr. Nur Azmi, berdasarkan kajian 14 hospital KKM, 174 orang didapati mendapat MISC dan 50.1% daripadanya adalah kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Peak Kids yang bermula pada 3 Februari lalu menyasarkan 3.6 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun untuk melindungi golongan itu daripada jangkitan. Tambah Datuk Dr. Nur Azmi, setakat ini 14.7% daripada 4 juta kanak-kanak telah mendapat vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids. Namun katanya 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Sabah dan Kedah masih berada di bawah 10%. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pekerja yang tidak diberi pelepasan masa bekerja oleh majikan untuk membawa anak mereka mendapatkan vaksin boleh membuat laporan kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Katanya atas dasar keselamatan pekerja-pekerja dan ahli keluarga mereka, majikan perlu bertolak ansur dan memberi kelonggaran tersebut. Saya daripada awal lagi, daripada press conference yang pertama kan, saya dah nyatakan mohon pada majikan membantu. Majikan boleh membantu dengan memberikan kelonggaran pada pekerja-pekerja dia dan kepada staf-staf dia untuk half day ke, kalau ni boleh bagi off day ke untuk hantar anak-anak untuk vaksinasi. Ini juga memainkan peranan. Seperti warga emas yang perlu ditemani oleh anak-anak atau penjaga, kanak-kanak juga memerlukan ibu atau bapa untuk membawa mereka mendapatkan vaksin. Khamis lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin meminta majikan memberi pelepasan pekerja membawa anak mereka mendapatkan vaksin. Katanya majikan boleh menyimak kesahihan janji temu itu melalui aplikasi MySejahtera. Mahasiswa perlu lebih bijak dalam menilai kabar angin atau isu viral, khususnya berkaitan status halal sesuatu produk. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata sikap suka menjadi individu pertama yang menyebarkan maklumat tidak jelas wajar dielak
sebaliknya menerapkan sifat tabayun bagi menghindarkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks menjadikan halal sebagai agenda negara, mahasiswa selaku generasi terpelajar merupakan duta dan contoh kepada pengguna lain dalam membuat pilihan untuk mendapat makanan yang halal. Maka sudah tentulah produk dan premis yang mempunyai persediaan halal akan menjadi keutamaan. Saya berharap anak-anak muda di hadapan saya ini dapat memberi suntikan dan rangsangan kepada para mahasiswa lain, ahli keluarga dan masyarakat umumnya terhadap kepentingan dan keparduan mencari yang halal dalam segenap kehidupan. Tambah beliau, mahasiswa perlu berfikiran positif dan berpengetahuan tinggi, bebas dari pengaruh yang tidak jelas serta memperbetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Datuk Idris berkata demikian dalam ucapan tausiah pada majlis penutup program kesedaran halal bersama mahasiswa tahun 2022 secara maya hari ini. Program itu disertai kira-kira 30 wakil penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari seluruh negara. Turut serta Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Seketika nanti, hadiah kahwin tidak berbalut, trend atau memalukan? Dalam bentuk perkakas asas rumah yang lain daripada yang lain atau rare dan tidak berbalut menjadi trend masyarakat Malaysia kebelakangan ini yang dapat dilihat di media sosial. Ada yang dapat menerima trend sebegini, namun ada juga golongan yang merasakan cara pemberian hadiah tersebut kurang sopan. Ikuti laporan Syahira Sukri berhubung isu viral ini. Saya ke sebuah majlis perkahwinan di Subang Jaya dan mendapatkan sendiri pandangan pengantin serta ahli keluarganya berkenaan trend memberi hadiah perkahwinan yang rare kepada pasangan mempelai seperti sudip, bakul sampah, penyapu, tongges dan kuali. Menurut pengantin sendiri, Ami Suzila, beliau tidak kisah bentuk hadiah dan bagaimana kenalan mereka ingin sampaikan, tetapi haruslah berpada-pada. Kalau pada saya, ya betul, memang berguna untuk kami yang maksudnya pasangan yang baru nak mulakan kehidupan berkeluarga. Benda-benda tu semua pentinglah juga. Tapi kalau itu menjadi ikutan dan semua orang memberi benda yang sama, satu masalah jugalah bagi kami. Dalam masa sama, ahli keluarga pengantin Rusdi Aziz dan Natasha Kamarudin pula, mereka tidak kisah jika rakan-rakan terdekat melakukan perkara tersebut jika ia memberi manfaat kepada pasangan yang baru memulakan kehidupan berumah tangga. Trend itu menjimatkan wang. Selalunya kalau hadiah-hadiah yang macam tonggek, tudung saji ni untuk pada kawan-kawan yang rapat lah. Mungkin dalam masa yang sama dia berguna juga. Mungkin kita benda tu sebab barang perkakas dalam rumah. So walaupun dalam ibarat macam unsur-unsur macam kita macam berlawak lah, tapi boleh pakai, tak ada masalah lagi. Mungkin benda ni untuk suka-suka, lagi-lagi daripada di kalangan kawan-kawan kan. Tapi itulah, kita depends on orang punya penerimaan juga. Pengantin okey, kawan-kawan pun sebenarnya untuk suka-suka lah. Sementara itu, bagi golongan yang sudah berumur pula, mereka merasakan trend tersebut kurang sopan serta tidak menjaga sensitiviti. Okey, bagi saya hadiah yang berupa baldi penyapu, mop tu tak sesuai lah bagi saya. Tak sesuai, yang tak kena lah bagi saya. Saya tak setuju dengan hadiah yang berupa macam tu. Tak elok lah orang tengok kan. Adat kita tak ada buat orang macam tu tau. Itu menjatuhkan maruah orang. Kan maksudnya kalau tak ada tu tak bagi. Tak payah bagi. Kalau nak bagi duit pun bagi. Kalau tak mampu 2-3 ringgit pun bagilah. Dan bagi perancang perkahwinan pula, beliau menyarankan orang ramai yang ingin mengikut trend tersebut supaya menghantar hadiah terus ke rumah pengantin bagi mengelak pelamin dipenuhi barangan yang tidak perlu. Bagi saya, hadiah macam tu kurang bersesuaian lah. Kalau majlis diadakan di rumah mungkin boleh lagi, tetapi kalau majlis diadakan di dewan, bagi saya betul-betul tidak sesuai sebab hadiah macam tu macam menyusahkan pengantin pula dan tuan rumah untuk bawa balik, especially kalau kasih tongges, benda berat-berat kan. Lebih baik kalau nak bagi hadiah macam tu juga terus hantar ke rumah pengantin.
Sementara itu, kami juga mendapatkan pandangan pasangan pengantin lain iaitu Nabil Qayyum dan isteri Aimi Najwa yang telah menerima perkakas rumah daripada sahabat terdekat ketika majlis persandingan yang berlangsung minggu lalu. Beliau dan isteri tidak menyangka perkara tersebut berlaku kepada mereka. Sebelum ini, mereka hanya menyaksikan di media sosial. Apa yang kami rasa terkejut dan bela sebab yang mai pun hadiah, memang rare. Macam contohnya sendu dan pisau, lepas tu kenga dan baku sampah, dan yang paling last ni yang paling rare iaitu bagi rantai sekali kunci. Dalam pada itu, menurut pensyarah kanan Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara, Mastura Muhammad, pemberi haruslah menjaga sensitiviti serta tidak mengaibkan sesiapa ketika majlis. Apa juga trend, pada saya boleh diimprovisasi. Kita boleh mewujudkan trend baru, boleh juga meneruskan trend-trend yang terdahulu, tetapi sensitiviti kena jaga. Jangan beri sesuatu yang boleh mengaibkan pasangan pengantin, ahli keluarga dan sanak saudara. Tambahnya, tetamu atau pemberi perlulah mempunyai tujuan yang baik dan bukan semata-mata untuk raih penonton yang tinggi di media sosial. Hadiah perkahwinan kini tidak lagi sama seperti dahulu. Ianya sangat berguna dan memudahkan pasangan pengantin, terutamanya pada musim pandemik ini. Mengusik antara rakan-rakan terdekat akan menjadi kenangan yang terindah antara sahabat dan pengantin itu sendiri. Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. RM40 bilion diperuntukkan bagi program Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Semarak Niaga bagi memperbanyakkan akses pembiayaan kepada industri perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, usaha itu adalah untuk memastikan ekosistem sektor itu serta syarikat-syarikat informal di negara ini terus berdaya saing. Program ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti untuk dimanfaatkan oleh setiap golongan usahawan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia di Ibu Negara pagi tadi. Peruntukan tersebut merangkumi 4 inisiatif iaitu pinjaman kredit mikro berjumlah RM1.8 bilion beserta moratorium sehingga 12 bulan khusus untuk PKS Mikro melalui tekun BSN Agrobank, Bank Rakyat dan bank-bank komersial. Pembiayaan ekuiti alternatif bernilai 2.2 bilion pula diperuntukkan bagi syarikat berdaya maju yang berdepan kekangan pembiayaan atau dana baharu disebabkan keberhutangan kesan pandemik COVID-19 yang boleh diperolehi melalui pelaburan ekuiti dan separa ekuiti melalui SME Bank. Selain itu, peruntukan sebanyak RM14.2 bilion bagi pinjaman mudah boleh dipohon oleh PKS melalui bank-bank komersial tempatan, Agrobank, BPMB, Permodalan Usahawan Nasional Berhad, SME Bank dan MIDF. Manakala jaminan pembiayaan berjumlah RM22 bilion termasuk RM2 bilion yang dikhususkan untuk komuniti Bumiputera. Kemudahan itu termasuk jaminan sehingga 80% bagi jumlah pembiayaan sedia ada dan bagi pembiayaan baharu. Selaras bajet 2022, ia berupaya membantu negara mencapai sasaran 600,000 peluang pekerjaan untuk keluarga Malaysia bagi tahun 2022, sekaligus mengurangkan kadar pengangguran yang dijangka akan terus pulih di bawah paras 4% menjelang hujung tahun, selain akan menyumbang kepada unjuran pertumbuhan KDNK di antara 5.5% hingga 6.5% tahun ini. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungi dan terukailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia.
Serangan tersasar, 7 kanak-kanak terbunuh. Ukraine. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden sedia mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, pada bila-bila masa. Pertemuan itu bagaimanapun dengan syarat Rusia menghentikan kemarahan tenteranya di sempadan Ukraine. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Antony Blinken, dalam satu temu bual di Washington. Menurut Blinken, White House akan terus berusaha menggunakan jalan diplomasi bagi mencegah Ukraine daripada terjerumus ke dalam kancah peperangan. Menurut Blinken, aktiviti ketenteraan yang agresif telah pun bermula dari dalam dan sekeliling Ukraine. Ia termasuk serangan yang semakin kerap oleh pemberontak pro-Rusia dan 150,000 tentera Rusia yang didakwa Washington telah bersiap siaga mengelilingi Ukraine. Dalam pada itu, visual satelit menunjukkan peningkatan jumlah tentera Rusia di sempadan Ukraine. Visual itu menunjukkan beberapa aset ketenteraan baru telah ditempatkan di kawasan lapang dan hutan kira-kira 14 ke 30 km dari sempadan Ukraine. Amerika Syarikat secara konsisten mendakwa Rusia hampir pasti akan menyerang dan menakluk Ukraine. Dakwaan itu bagaimanapun dinafikan Moskow. Tujuh kanak-kanak terbunuh manakala 5 lagi cedera dalam serangan udara tentera Nigeria di sebuah perkampungan di selatan Niger. Pihak berkuasa mengesahkan serangan itu satu kesilapan. Serangan udara itu sepatutnya mensasarkan sekumpulan penjenayah bersenjata di daerah Maradi. Bagaimanapun, serangan itu tersasar dan mengenai 12 kanak-kanak yang sedang bermain. 4 daripada mangsa maut serta-merta, manakala 3 lagi meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Serangan itu turut merosakkan beberapa buah kediaman, kereta dan mengorbankan beberapa haiwan. Daerah Maradi yang terletak bersempadan dengan Nigeria berdepan keganasan serius akibat penjenayah bersenjata berat yang sering melakukan pembunuhan dan penculikan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membenarkan semua individu berusia 7 tahun dan ke atas yang telah lengkap divaksin untuk menunaikan umrah dan solat di Masjidil Haram. Golongan itu turut dibenar memasuki Masjid Nabawi, Raudah dan ziarah makam Nabi. Kelonggaran terbaharu itu dinyatakan menerusi Twitter rasmi Haramain Sharifain hari ini. Ia menyaksikan penurunan usia minimum untuk menunaikan ibadah terbabit. Sebelum ini, individu di bawah usia 12 tahun tidak dibenar menunaikan umrah dan memasuki Masjidil Haram serta Masjid Nabawi sama ada telah divaksin atau tidak. Status telah divaksin itu perlu didaftarkan di aplikasi Tawakalna. Penurunan usia minimum kepada 7 tahun ini selari dengan peningkatan jumlah kanak-kanak yang telah menerima vaksin COVID-19 di kebanyakan negara. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. 2 kanak-kanak berjaya diselamatkan dari terperangkap dalam kebakaran di apartmen Mesa, Amerika Syarikat. Ia selepas orang awam mengambil tindakan memecahkan cermin tingkap untuk masuk ke rumah mangsa. Berdasarkan kamera badan pihak polis Mesa, seorang lelaki nekat untuk memanjat di bahagian tingkap dan membawa kanak-kanak berkenaan keluar. Aksi seorang wanita di Indirapuram mencuci tingkap tular di media sosial. Berdasarkan rakaman tersebut, wanita berkenaan dilihat berdiri di bahagian luar tingkap tanpa sebarang tali untuk mencuci tingkap rumahnya. Lebih menakutkan, rumahnya terletak di tingkat 4, iaitu tingkat paling atas bangunan tersebut. Seorang nenek, Nagarat Nama, 62 tahun, berjaya membuktikan usia bukan penghalang selepas berjaya mendaki salah satu puncak paling sukar di Gunung Ghat Barat. Dia hanya menggunakan alat bantuan mendaki seperti tali sahaja dan lebih mengejutkan orang ramai, dia mendaki dengan memakai pakaian sari. Menurut anaknya, aktiviti tersebut merupakan impian ibunya sejak berkahwin 40 tahun lepas. Kerajaan mengumumkan lebih 11,000 lantikan tetap jawatan di Kementerian Kesihatan bagi tahun 2022 hingga 2025. Melibatkan 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan 300 pegawai farmasi setiap tahun. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.